Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma lakal hamdu ala ni'matil islami wal iman, wa lakal hamdu an ja'altana min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang dihormati Al-Fadhil Tuan Imam, pengurusi yang kuasa masjid ataupun surau An-Najihin, muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada hari ini 13 Ogos 2022 kita dapat mengadakan satu majlis ilmu, iaitu di bawah tajuk dia menarik, sami'na wa ata'na. Kita dengar dan kita taat. Ini adalah merupakan tanggungjawab kita sebagai seorang Islam. Apabila kita menerima arahan Allah Azza wa Jalla ataupun menerima perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka menjadi kewajipan kepada kita sami'na wa ata'na, dengar dan taat. Apa yang disebut dengan nama dalam bahasa pejabat sekarang dia panggil yang menurut perintah. Kita ni yang menurut perintah tu perintah Allah dan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagai seorang muslim, sudah pasti itulah kewajipan kita, taat, akur dan patuh. Barulah kita dikira sebagai orang yang benar-benar beriman, sebagai seorang Islam. Muslimin dan muslimat, dan kita tengok lepas pada ni, Islam itu apa makna, iman itu apa maksudnya, insya-Allah. Jadi kalau tidak, dia jadi kita sebut saja tidak tahu perkara. Sebut tak tahu benda, kata orang. Jadi para jemaah sekalian, insya-Allah kita cuba bincang dalam satu ayat. Yang boleh buka Quran tu buka. Kita ni suka dia panggil ilmu tadabbur ayat. Kita belajar melalui Al-Quran. Kita berdakwah melalui Al-Quran. Kerana itulah cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila mari puak Quraisy jumpa dengan dia nak berdebat ke nak bincang, Nabi kata, dengar aku baca Quran. Maka selepas daripada Quraisy dengar Quran, dia terpengaruh. Bila dia terpengaruh, mereka mula buat kacau. Bila dengar Nabi baca Quran, wal ghaufi, dia kata bila Nabi baca Quran, il ghaufi maknanya kamu buat bising. Kacau dia, majlis dia. Jangan benarkan dia baca Quran, kerana bila dia baca, orang dengar Quran itu mukjizat. Kita yang faham tak faham ni pun, kalau orang baca Quran, kita terasa sedap, ada kemanisannya. Boleh jadi sebab suara dia sedap. Suara tak sedap pun, kita dengar orang baca Quran, kita rasa sedap. Kecuali yang tak sedap tu orang yang baca salah. Dia ni dah lah suara tak sedap, baca pula salah, itu jadi masalah yang kedua. Ataupun hati orang itu bermasalah. Hati bermasalah. Kerana itu kita mesti berhati-hati apabila bercakap tentang Quran. Ada orang kata, ni ada dalam buku pun, ada dalam kitab, ada, dia kata di antara punca membawa kepada kesesatan iaitulah apabila kita berpegang dengan zawahirul Quran, dengan zahir Quran.
Kita kata Quran itu bahasa Allah Azza wa Jalla, kalamullah, Allah Ta'ala yang turunkan. Kalau kita nak tegur orang yang salah tafsir Quran, kita kena betul ayat. Kita kata salah menafsirkan Quran boleh membawa kepada penyelewengan atau kesesatan, salah tafsir. Jangan kata orang yang berpegang dengan zahir Quran lah, bermakna seolah-olah kita menyalahkan orang yang berpegang dengan Quran. Itu bahaya bahasa. Dipanggil, kita dalam bahasa dipanggil tahaffuz. Bila kita nak cakap tentang Quran, kita kena bincang tentang kesalahan tu mari daripada mana? Bukan daripada Quran, mari daripada orang yang salah faham Quran. Contoh orang yang menyeleweng daripada ajaran yang benar, daripada dia pegang dengan Quran ni, tapi dia seleweng. Ada, saya tak sebut nama negara, tapi tak jauh daripada kita, dia kahwin 9 orang. Orang lain cakap 4 pun tak berani, dia 9. Orang Kelantan kata kedabel dia ni. Nah, 9 kahwin. Bila orang tanya dia, "Bapa, dari mana ini?" 9. Oh, dia kata dari Al-Quran. Al-Quran juga. Mana dalil dia? Siapa dia ingat dalil Quran? Ingat? Ingat jawab ya, tak ada masalah. Kalau ada hadiah kita beri, kalau tak ada beli sendiri. Dua tu yang kita. Kan dalam Quran sebut fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Tuhan kata kahwinlah 2, 3, 4. 2 campur 3, 5, 4, 9. Kahwin 9. Nak kata apa? Dia pegang dengan Quran tu. Inilah kita kata, maknanya kalau kita nak kata berpegang dengan Quran tu tak betul, bukan berpegang Quran tak betul, tafsir Quran salah je tu tak betul, barulah jadi betul. Kalau tidak, seolah-olah macam kita menakutkan orang dengan Al-Quran, itu tidak. Kita mesti jadikan Quran itu satu kitab yang memang Allah Ta'ala turun, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Allah kata kitab yang aku turun ni menjadi petunjuk bagi orang yang muttaqin, bagi orang yang bertakwa. Maka kita yang berpegang dengan Quran, kita yang belajar Quran, menjadi kewajipan kepada kita supaya mesti Al-Quran itu dia dahulukan dengan kepahaman yang sudah pasti, dengan kepahaman yang baik. Tak boleh kita tafsir sendiri. Mana ada orang tafsir sendiri? Baik para jemaah sekalian, itu dia panggil i'jazul Quran. Bahasa Al-Quran itu bahasa yang sangat tinggi. Orang yang dengar Al-Quran, insya-Allah dia boleh faham. Yang tak boleh faham tu yang dengar tak faham, tak tahu mana apa. Kita sekarang ni ada terjemahan, alhamdulillah, dia panggil terjemahan ma'anil Quran, terjemahan makna Quran. Pada tu orang Arab kalau kita terjemah, dia tak kata Quran, dia kata terjemahan makna Quran. Kalau kita nak tak tahu, sebab itu kalamullah, ada bahagian kita terjemah tu tepat atau tak tepat, kita sudah berusaha untuk mencari ketepatan yang paling banyak. Sebab tu kalau kita baca, ambil tafsir Quran, terjemahan Quran ni, mungkin dalam satu ayat 3 versi terjemahan ada, berbeza-beza. Sebab itu pemahaman, kefahaman mutarjim, penterjemah itu. Tapi semuanya nak bawa makna, nak ajar kepada masyarakat kepahaman yang boleh kita faham. Alhamdulillah. Itu baru mukaddimah tu. Tu tanda selupa, patut bagi tahu ayat dulu tak? Ayat yang kita nak baca, dia panggil ayat sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na dalam Quran ni ada berapa ayat? Tuan-tuan, ayat yang kita nak fokus ni ayat surah An-Nur, surah An-Nur ayat 51 dan juga 52, surah An-Nur. Dalam surah akhir surah Khawatim suratul Baqarah ayat 285 juga ada waqalu sami'na wa ata'na. Dua. Dalam surah An-Nisa ada isyarat, walau annahum qalu sami'na wa ata'na wasma' wanzurna. Jadi kita kena kumpul. Alhamdulillah, ini dia panggil ilmu tadabbur. Kalau kita setiap ayat yang dalam tajuk yang sama, cuba kita kumpul. Berapa kali Allah Ta'ala sebut sami'na wa ata'na dalam Quran, dan setiap siyaqul ayah dia ada makna yang tersendiri, ada makna yang tersendiri yang dibincangkan oleh para ulama tafsir.
Semalam tak silap saya kita bincang tentang ayatus sakinah fil Quran. Ayat as-sakinah fil Quran ada 6 tempat. Di tempat yang paling banyak sekali suratul Fathi. Surah Al-Fath. Surah tentang pembukaan kota Mekah yang bermula dengan perjanjian Hudaibiyah. Limadha? Kenapa? Sebab sahabat-sahabat ni nak janji Hudaibiyah ni, mereka dihalang daripada masuk Mekah. Setelah 5 tahun lebih tak dapat masuk, sampai dekat dia, kata orang bau dengan Mekah. Hudaibiyah tu 20 km je dengan Mekah, mereka disekat. Maka Allah Ta'ala turun 3 kali as-sakinah, ketenangan, supaya para sahabat bersabar seketika. Tak sampai 2 tahun kamu akan ambil Mekah daripada Quraisy. Nah, jadi bila kita sebut di sini dalam ayat ini, para jemaah tengok ayat kita ni ayat surah An-Nur, betul lah surah An-Nur kan? Ayat 51 dan 52 ni, 51 dengan 52. Allah Ta'ala sebut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama kana qawlal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Wa man yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqi faulaika humul faizun. Apa yang Allah Ta'ala peringatkan kepada kita di sini? Innama kana qaulal mu'minin. Adapun kata-kata orang beriman. Yang kita nak ni, nak masuk dalam kumpulan lah kita ni. Allahumma ja'alna minal mu'minin. Ya Allah, jadikan kami semua ni orang-orang yang beriman. Iza du'u ila Allahi wa rasulihi, apabila dipanggil, diseru, diajak kepada Allah, mana kepada kitab Allah. Mari kita beriman dengan Al-Quran. Wa rasulihi, dan kita berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Liyahkuma bainahum, supaya menjadi hakim, memutuskan sesuatu di antara mereka. Apa dia kata? Ay yaqulu sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Wa ulaika humul muflihun, itulah manusia yang beroleh kejayaan. Jadi Allah Ta'ala sifatkan orang mukmin, iaitu orang yang dengar kata, orang yang mengikut perintah Allah Azza wa Jalla. Wa man yuti'illaha wa rasulahu, dan sesiapa yang taat kepada Allah Ta'ala dengan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, wa yakhshallah, dan takutkan azab Allah, wa yattaqi, maknanya menjaga diri daripada kemurkaan Allah Azza wa Jalla, fa ulaika humul faizun, itulah manusia yang mendapat kemenangan. Maka di sini kita boleh faham para jemaah sekalian, bahawa apabila orang itu mengaku sebagai seorang yang beriman, dalam kita hidup ni ada 2-3 perkara yang mesti kita kena faham. Yang pertama, dia panggil orang beriman. Apa makna beriman? Kita kena tanya, beriman tu makna apa? Kalau kata beriman, apa makna beriman? Siapa dia boleh jawab tu? Apa makna beriman? Percaya. Macam mana kita percaya? Kita percaya kepada perkara yang kita tak tengok. Itu makna percaya. Sekarang ni rukun iman kita ada berapa? 6. Beriman kepada Allah. Kita yakin ada Allah, tapi kita tak boleh tengok Allah. Sampai di sini, pernah satu masa kita menghadiri satu seminar tajuk dia bagaimana mantapkan akidah OKU yang pekak, yang tuli, yang bisu ni. Dia tak dengar. Macam mana kita nak bagi tahu ada Allah? Kalau benda lain kita boleh tunjuk objek. Ini masjid ni, gambar dia, ini. Tapi bila sampai kepada Allah, macam mana kita nak tunjuk? Tapi Masya Allah, ana dengar taklimat daripada ustaz ataupun ustazah yang mengajar budak-budak ni.
Dia kata ustaz, dia kata dilalatul fitrah. Memang manusia tu ada fitrah. Cara dia tunjuk tu, orang tu tahu. Kita boleh tahu dia tu beriman ke tak beriman. Kita kata subhanallah. Jadi kita tak boleh nak kesan bagaimana kecuali apabila adanya Islam. Kalau setakat iman saja, al-imanu kata dia ma waqara fil qalbi. Iman itu perkara yang terpahat dalam hati. Bila kita percaya, kita yakin, itu nama iman. Kata beriman dengan Allah, kita tak boleh tengok Allah, tetapi kita boleh mengenali Allah melalui 3 dimensi, 3 cara. Kita nak kenal Allah, yang pertama kita kenal Allah melalui nama-nama dia. Maka menjadi kewajipan kepada kita para jemaah belajar Asmaul Husna. Dia kata ustaz, Asmaul Husna ni memang menjadi mingguan ke biasa dia berjawab-jawab ni. Mingguan. Hak belagu Asmaul Husna. Kita pun sekali-sekala ya duduk pergi ke pejabat ni jadi Asmaul Husna. Mana orang pejabat? Berapa kali seminggu Asmaul Husna? Berapa kali? Tak kerja belakang di sini. Nah, ada setengah pejabat kan hari perhimpunan bangun berdiri Asmaul Husna. Tak apalah, itu waktu kita lagu Asmaul Husna. Yang kita nak penghayatan kepada Asmaul Husna tu. Huwallahu allazi la ilaha illa huwa al-malikul quddus. Jadi setiap nama tu ada dia. Alhamdulillah kita tengok ni di kadang-kadang di poster nama Asmaul Husna tu dia sudah buat sekarang ni, kita boleh scan keluar nama Ar-Rahman contohnya, dia akan ada huraian di situ. Mana kita kena penghayatan yang pertama nama-nama Allah Ta'ala. Kemudian kita pergi ke yang kedua, mengenali Allah Ta'ala melalui sifat-sifat dia yang maha tinggi. Sifat Allah Ta'ala, Allah Ta'ala mendengar, Allah Ta'ala melihat, Allah Ta'ala mengetahui. 3 sifat ini pun kalau dihayati, maka banyak perkara yang boleh menyelesaikan, banyak perkara boleh diselesaikan. Sebab bila kita tahu, tanya budak-budak ni tahu semua sifat 20 hafal belaka. Dan dia panggil kelah kafa ke kafa kelah kafa. Hak papa tu apa benda? Bukan apa-apa, hak ayah tu dah, hak sekolah budak kecil tu. Ada satu istilah buat dia tu mengaji. Kita jenis hak tak mengajar budak ni payah. Tak ada orang ustaz sini. Ustaz budak-budak fardu ain ada. Baiklah. Yang pentingnya kafalah dia tu dah, kelas fardu ain. Budak-budak kecil dia hafal belaka tu sifat. Siap dengan buat lagu lagi. Tetapi yang kita naknya penghayatan kepada sifat itu. Bila kita menghayati, sebagaimana kata seorang ulama salaf, Al-Fudayl bin Iyad, dia kata datuk kami ajar kepada kita 3 sifat Allah Ta'ala yang mesti dihayati, iaitulah Allah mendengar, Allah melihat dan Allah mengetahui. Kita kalau ada 3 ni dalam hati kita, banyak benda dah selesai masalah. Berasa waktu nak mengumpat, Allah Ta'ala mendengar. Bila kita penghayatan tu adalah hati, Allah mendengar, boleh tak boleh kita mengumpat orang? Dia kata ustaz jangan ada cari pasal lah. Dia kata sekarang ni tak ada orang mengumpat. Betul ke zaman kita tak ada orang mengumpat? Betul. Yang adanya apa yang ada sekarang? Dia tak mengumpat, dia membawang, dia kata. Sama juga orang ambil rasuah, ada ke tak sekarang ni? Ada? Tak ada rasuah. Hak adanya duit kopi, duit minyak tu ke. Rasuah tak ada. Riba ada. Maaf lah hak kerja bank. Ada riba sekarang ni. Riba pun tak ada juga. Hak adanya interest, bunga. Jadi nama-nama syar'i jangan ditukar. Kalau benda tu riba, cakap pakcik, yang pakcik nak berhutang ni, sistem yang kita guna ni sistem riba. Contohnya berhutang 100,000 bayar 110,000, 120,000. Riba. Dia kalau dengar riba pun dia lari. Tak mahu aku. Maknanya itu yang ketiga, kita nak kenal Allah melalui makhlukatihi, melalui makhluk-makhluk yang ada. Setiap orang dia boleh mencari di mana ke tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Orang kerja di laut, dia boleh cari dalam laut. Orang yang kerja di kapal terbang, dia boleh cari di angkasa, di mana kuasa Allah Azza wa Jalla.
Orang kerja atas darat boleh cari atas darat, semua tempat boleh cari. Itu dia panggil kita nak kenal Allah. Kemudian bila mari pula beriman, amantu billahi wa malaikatihi. Siapa dia pernah tengok malaikat? Sepanjang kita hidup, malaikat ada ke tak ada? Malaikat ada? Ada ke tak? Mana dia? Tak pernah tengok. Itulah yang panggil keimanan. Kita beriman sebab kita yakin malaikat tu ada. Malaikat di antara makhluk walillahi junudus samawati wal ardh. Ada tentera di langit, tentera di bumi. Di antara tentera di langit iaitulah para malaikat. Ramai mana malaikat? Tak ada siapa boleh hitung. Siapa dia boleh hitung malaikat? Orang ni bijak. Hak budak-budak kecil itu 10 orang tu ketua malaikat nama dia. Baik. Kita ringkaskan cerita, iaitu semua yang kita rukuk iman tu mawaqara fil qalbi, kemudian kita berpindah kepada Islam. Bila kita kata sami'na wa ata'na, itu di sinilah menunjukkan keislaman seorang itu. Bila kita sebut tentang Islam, apa makna Islam? Ma makna al-Islam? Siapa dia boleh jawab? Malam ni kita main tanya-tanya sikit, nak suruh semangat ni. Nak suruh ingat. Ma makna al-Islam? Islam tu makna apa? Hak lima tu rukun. Makna nak kalau kita kata Islam, apa dia makna Islam? Payah juga kalau tak aja tak lama tak ulang kaji dah. Tulis molek. Nanti orang tanya lepas ni boleh jawab. Islam dengan makna apa dia? Yang pertama sekali, Islam tu agama. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, innad dina indallahi al-Islam. Innad dina indallahi al-Islam. Agama yang diterima di sisi Allah Ta'ala, agama Islam. Hak lain-lain tak jadi. Semua agama Nabi, Islam berlaku. Huwa dalam Allah Ta'ala sebut tentang Nabi Ibrahim, huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadha. Allah namakan kamu tu muslimin daripada zaman dulu lagi sampai zaman sekarang. Agama yang dibawa oleh tok nenek Nabi kita, maaf tok nenek Nabi, dia bawa oleh para anbiya dulu, masuk Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi lain, nama dia Islam belaka. Satu, bila kata Islam mana agama. Yang kedua, Islam dengan mana ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Islam dengan makna ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu makna Islam. Yang ketiga, Islam dengan makna hukum. Contohnya khatib kata Islam mengharamkan riba, Islam mengharamkan arak, itu makna hukum. Islam dengan makna hukum. Berapa dah kita? 3 dah. Yang keempat, Islam tu dengan makna kepatuhan. Bila kita kata Islam, makna kita patuh. Islam dengan makna istislamu lillahi azza wa jalla wal inqiyad lahu. Maknanya kita akur, kita patuh, kita taat, kita tunduk kepada peraturan Allah. Itu yang dikatakan sami'na wa ata'na. Kita dengar dan kita taat. Rupanya tanda sebagai seorang Muslim yang betul-betul Islam itu apabila dia dengar dan dia taat. Kalau dia dengar saja tak taat, masih lagi Islam selagi dia tidak engkar. Tapi kalau dia dengar, dia tak taat, engkar, yang itu terkeluar daripada Islam. Karena itu bila kita bincang tentang hukum, contohnya dalam bab solat, dalam bab puasa, ijma' ulama mengatakan solat, puasa ini disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Siapa dia menentang, siapa dia tak percaya, kafir. Dia letak situ, menentang ataupun tak percaya, engkar kewajipan. Tapi kalau dia tak buat, macam mana? Orang ni Islam tapi tak solat, apa kita nak kata kepada orang ni? Islam ke tak Islam? Payah juga tu. Maka bila orang tu Islam, dia tak buat, maka kita tengok dalam Islam ini keyakinan, kepercayaan manusia itu ada 3 kumpulan. 3 kumpulan. Yang pertama, kumpulan sami'na wa ata'na. Kumpulan yang dengar, yang taat, itulah yang dipanggil Muslim hakiki. Seorang Islam yang benar-benar Islam. Bila dia dengar, taat. Iza du'u ila Allahi wa rasulihi qalu sami'na wa ata'na. Sekumpulan yang kedua, sami'na wa la ta'at.
Itu dia panggil kumpulan yang munafik. Na'udzubillah. Orang munafikin dia dengar, tapi dia tak percaya. Maknanya munafik ini, na'udzubillah, dia dengar dan dia tidak percaya. Dia tahu. Munafik ni para jemaah sekalian, dia tidak muncul kecuali setelah Islam mendapat kekuatan, baru dia muncul. Waktu Nabi SAW duduk di Mekah, tak ada munafik. Yang adanya mustad'afin ataupun du'afaul iman, orang lemah iman ada. Tadi pagi kita bincang tentang hijrah. Walladzina amanu walam yuhajiru. Orang yang beriman dia tidak berhijrah. Tapi dia beriman tapi dia tak berani nak sayang, nak tinggal kampung dia, nak tinggal rumah, itu orang ni tak boleh pergi. Tapi munafik ni bila Nabi sampai di Madinah sudah dapat kekuasaan, dia mikir panjang. Kalau dia tak pura-pura jadi Islam, dia tak dapat projek, dia tak dapat kedudukan. Maka muncullah dia di belakang Nabi sekali-sekala. Dia muncul, dia mari solat belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pakaian dia sama dengan para sahabat yang lain, dengan jubahnya, dengan serban sama. Yang tak samanya, dia tak ada ta'ah, tidak ada. Sami'na wa ata'na, tak ada. Bahkan mereka ni orang yang sentiasa memasukkan keraguan kepada orang-orang Islam yang baru-baru. Mu percaya Muhammad cakap. Ana lama dah tak sebut cerita seorang sahabat yang budak masa tu, nama dia Sa'ad, Umair bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Umair bin Sa'ad ni pak saudara dia, nama dia Al-Julas bin Suwaid. Buah molek nama-nama orang ni, nama-nama hero hak tak boleh pakai ni, jangan. Al-Julas bin Suwaid ni munafik. Waktu Nabi mengajar, dia duduk buah. Umair ni kanak-kanak, tapi kanak-kanak yang tekun. Nabi kuliah dia ada. Dia balik ke rumah dia kata, "Pak cik, rugi lah Pak cik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi kuliah, Pak cik keluar tak dengar." Pak cik dia kata apa, si bapak munafik ni kata, dia kata kalau benar apa yang disebut oleh Muhammad, kami ni lebih bodoh daripada hemar. Mana lebih bodoh daripada keldai, dongki. Umar kata, apa cakap ni? Cakap je betul. Dia kata, aku nak repot ke Nabi SAW. Budak kecil mari jumpa Nabi nak repot. Repot pak saudara yang muncul sekali-sekala solat belakang Nabi. Agak-agak orang tua boleh terima tak boleh terima? Payah nak terima. Dia sahabat-sahabat Rasulullah, budak ni pak saudara dia Julah bin Suwaid tu belakang Nabi solat, tak pernah sabar. Sehinggalah Umar ni pergi nak keluar daripada masjid, dia mengadu. Dia mengangkat tangan berdoa kepada, ya Allah, in kuntu sadiqan fasaddiqni. Ya Allah, sekiranya dakwaan aku benar, tolong benarkan. Wa in kuntu kaziban fakadzibni. Kalau aku bohong, bohonglah. Subhanallah, malaikat Jibril turun. Kata di para ulama tafsir, saddaqahullah min fawqi sab'a samawat. Allah Ta'ala benarkan dakwaan Umar bin Sa'ad daripada 7 langit. Sebelum dia keluar masjid, turun ayat Quran. Nabi panggil, absyir ya Umar. Umar, kamu benar. Dia panggil pakcikmu. Allah Akbar. Cerita munafikin semula pula. Ini contoh baru. Satu lagi kumpulan, ini bahaya juga. Dia panggil kumpulan yang beriman dengan mulut juga. Dia pun percaya dengan hati. Dia beza dengan munafikin. Munafikin tak terima terus, dalam hati tak ada, kosong. Yang adanya mulut saja. Tapi hak ni ada mulut, ada hati, tak ada anggota. Anggota tak ada. Dia percaya ada Allah Ta'ala, dia pun beriman, tetapi mereka tidak beramal. Ini kumpulan yang ketiga ni, nama dia puak-puak Al-Murji'ah. Tulis nama ni, nama dia pelik sikit. Nama dia Murji'ah. Apa dia makna Murji'ah? Mana apa Murji'ah?
kumpulan yang memisahkan di antara amal dengan kehidupan. Pisah di antara amal dengan kehidupan. Ini sekarang ni zaman kita ini, kumpulan ini tak ada. Dengan nama Murji'ah tidak ada. Kau tuan-tuan ada dengan nama NGO Murji'ah? Ada? Tak ada orang buat NGO Murji'ah ni. Yang adanya geng-geng sekular, liberal, ini semi Murji'ah ni. Kalau tidak Murji'ah terus pun dekat-dekat. Sebab apa? Dia terima. Dia boleh baca Quran. Tapi bila sampai ke peringkat ayat-ayat tentang hukum Allah Azza wa Jalla, mereka akan menentang. Sebab itulah kita rasa pelik anak orang Islam menentang hukum Allah Azza wa Jalla. Sekumpulan anak orang Islam, kita tulis nama kumpulan dia, macam kat nak boleh ke mahkamah kita. Sekarang ni buat lawyer, peguam dia bijak-bijak belaka. Jangan cari penyakit kata orang. Dia pertikai undang-undang pusaka, undang-undang faraid. Dia kata Allah Ta'ala pun tak adil juga. Allah Ta'ala pun tidak adil juga. Kita dua beradik, laki-laki perempuan. Kenapa adik laki-laki dah ambil dua, saya ambil satu? Mana adil? Di mana keadilan Allah Azza wa Jalla? Berani dia bercakap mujur jauh dengan kita tak? Tidak kita pergi hari, orang Kelantan kata kenapa betul tak? Tapi bukan cara Islam aja tu, kita kena pergi berhujah. Maknanya berani mempertikai kata. Undang-undang Islam tak boleh pakai. Banyak lagi lah kalau kita nak tengok contoh-contoh. Jadi contoh ini perlu para jemaah sekalian kita pergi semak dalam kitab. Dia panggil Kitab Malaysia. Kenal siapa dia kenal Kitab Malaysia? Apa nama dia? Nama apa Kitab Malaysia? Perlembagaan tu hak sekolah tu. Tak. Yang ni hak kitab ni, kitab hak boleh hak kuliah di masjid. Apa dia? Nama dia Mestika Hadis. Tak ada kuliah di masjid kita ni. Ada? Kena ada. Boleh beli. Suruh ustaz-ustaz kita ramai ni baca jilid yang pertama Mestika Hadis. Di bawah jilid yang pertama tu tentang dia syarah rukun iman. Bagi anak kitab ni penting. Dan bab yang terakhir lepas rukun iman 6 perkara, yang ketujuh dia tulis kewajipan menjaga iman dan Islam. Maka di sana disenaraikan lebih kurang 50 perkara yang membatalkan Islam. 50 perkara. Sebab apa? Sebab tidak ada sami'na wa ata'na lah. Rusak banyak sebahagian masyarakat. Dia berani menentang cara direct. Ada orang cuit tanya dia, ustaz, kalau orang perempuan tak setuju dengan suami kahwin lain tu lagu mana? Kita tengok muslimat tak ramai berani sikit. Kalau tidak tak konsep malam ni tajuk ni. Enggak, jangan marah haji muslimat. Hal tu tak masuk. Tidak masuk dalam masalah ini. Itu masalah hati. Kalau suami dia beri apa yang dia nak secukupnya, tidak jadi masalah. Kawan-kawan kita hak lain tu, hak orang berani tu, kita kata mau baca gapo berani ni, dia kata tak ada baca apa-apa, kata ui belakang dia nak kat boleh, gitu ya dia jawab. Kita pun mikir molek dah, tak usah dia yang jadi masalah hura-hara tu buah yang besarnya berani, kekuatan tidak ada mana. Cukup setakat tu. Yang betulnya itu tidak masuk dalam perkara menentang syariat Allah Ta'ala. Jangan salah guna ayat ni. Ada seorang ni, ada muslimat yang tanya, dia kata, ustaz, suami dia kata dia ni menentang hukum Allah sebab dia tak pernah kahwin seorang lagi. Kata bijak tu lelaki awak. Orang lelaki dia pandai dalam bak lawyer bak ni. Sama juga bila dia pergi dengar ceramah kan, wanita ramai dalam neraka. Dia guna ayat tu bila balas dengan bini. Ni Nabi kata ramai neraka ni. Kita pun ajar teknik ke wanita. Ni kita ceramah ke wanita ya, tak boleh cari laki-laki tidak. Dia guna juga hujah ni. Kita kata awak bagi tahu ke suami, abang jangan salah guna hadis. Jangan salah tafsir hadis sendiri. Wanita lebih ramai daripada laki-laki dalam syurga. Membalas balik dia. Dia kata boleh peluru kita malam ni. Jangan main. Kita ajar semula tu lain kali. Baik. Maknanya dalam kumpulan kita ni ada mukmin yang sami'na wa ata'na, ada munafik yang sami'na wala sami'na, dengar saja-saja, yang memang tak percaya, tak yakin, tak beriman. Ada satu kumpulan juga sami'na wala ta'at,
Dia dengar dan dia tak mau taat. Ini dia panggil kumpulan-kumpulan yang dia tidak melakukan apa yang dia dengar. Itu dia panggil kumpulan Al-Murji'ah. Jadi Murji'ah ni zaman kita ini tidak ada kumpulan ni kecuali dengan nama baru. Tak kira nama sekular ke nama liberal ke nama apa. Kita kata ini di antara kumpulan yang perlu diberi kepahaman kepada masyarakat. Maka baru kita faham Islam tu dengan makna istislamulillah, kepatuhan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Habis sekarang ni macam mana kita nak beri motivasi kepada para jemaah sekalian supaya kita dapat memahami tanggungjawab kita terhadap agama. Jadi kita kena faham, ini undang-undang syariat. Ini adalah hukum Allah Azza wa Jalla. Ini adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab dalam Al-Quran, dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dia ada dua kategori. Satu arahan yang berbentuk wajib, dia panggil fardu. Satu lagi arahan berbentuk fadilah, dia panggil sunat. Maka kalau kita kata sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, jawabnya sunnah tu ada dua. Satu dia panggil sunnah wajib, fardu. Satu lagi sunnah sunat. Maka kita kena ambil yang fardu, itu wajib, semua kena buat. Kalau tak buat kita berdosa. Yang sunat kena buat ke tak buat? Yang sunat buat ke tidak? Tapi dia kata ada kan dia punya definisi sunat tu. Nah, definisi sunat yang kita belajar dalam kitab fiqh kita, buat boleh pahala, tak buat tak dapat ada apa-apa. Tu sedap hati tu. Kenapa tak maya sunat? Tak ada apa-apa, tak berdosa. Betul dari sudut fiqh. Dari sudut fiqh sah. Definisi itu betul. Jangan kata mana kalau dalam kertas periksa kita kena bagi markah. Tapi dari sudut pelaksanaan, tuan-tuan kena ingat, dari sudut pelaksanaan berbeza ayat. Sunat buat boleh pahala, tak buat rugi. Kita kena letak situ. Amalan yang sunat kalau buat boleh pahala, kalau tak buat apa dia? Rugi. Letak besar, rugi pahala. Habis macam mana kita nak kempen supaya isu sami'na wa ata'na ni kita boleh sedar, boleh akur, boleh cuba tengok para sahabat radhiyallahu anhum, sekali dia dengar Nabi ajar, ikut lalu. Dia tidak takwil banyak, Nabi suruh buat lalu. Contoh yang paling dekat lah kalau kita tengok ramai di para ulama, dia kata contoh zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, masyarakat ketika itu sebati dengan arak. Sebati dengan arak. Arak ni bagi dia, kita nak kata air apa? Kalau orang Arab, air Pepsi. Pepsi lah arak ni. Arak dengan Pepsi berpisah tiada. Kita bawa sekali jemaah haji ni pergi makan kedai, makan pagi. Makan pagi ni dia panggil roti cicoh dengan sebut titik air dia pula buat ni. Makan arak lah kita lah, nak dengan goreng-goreng hati unta macam-macam. Kata Syekh, "Kok mari air nak minum. Nyok mari air Pepsi pagi buta." Orang pagi buta. Tak nak cerah matahari tu, mari Pepsi dah buat dia. Aku nak tak bila 10 minit lagi tambah baru kita break dah. Senang kita break. Pasal break tengah jalan ni payah. Tak ada masalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu terlewat solat, dia azan juga. Jangan tak azan. Setengah imam ni dia tak mau azan. Baik kita tambah sikit masa. Cerita agak pasal nak break tengah jalan payah. Kata di Anas radhiyallahu anhu, hadis ni dalam Bukhari Muslim, Anas kata apa? Kuntu saqiyal qaumi yauma hurrimatil khamr. Aku ni tukang tuang arak kepada tetamu ayah dia Abu Talhah. Allahu akbar. Tiba-tiba faiza munadin yunadi. Tiba-tiba datang sahabat-sahabat bagi tahu, semua, arak telah diharamkan. Arak telah diharamkan. Haram arak ni berapa kali turun ayat Quran nak haramkan arak? Berapa kali? Sejarah pengharaman arak berapa kali ada? 3 kali. Mula-mula arak ni Tuhan kata tak baik tapi ada manfaat. Itu ayat yang pertama. Kemudian jangan la taqrabus salata wa antum sukara. Jangan semaya kalau mabuk.
Turun yang ketiga, innamal khamru wal maisir wal rijsun min amali syaitan fajtanibu, barulah diharamkan. Mana 3 kali. Kata di Anas, bila turun pengharaman yang ketiga, Nabi hantar sahabat-sahabat supaya beritahu kepada orang arak dah diharamkan, arak dah diharamkan. Bising faqala li Abu Talhah, kata di Anas radhiyallahu anhu, ayah dia Abu Talhah kata, ukhruj Anas, ukhruj fa ahrikha, keluar daripada rumah ni, pergi tuang arak. Tuang di atas jalan raya, atas jalan raya tu arak. Bahkan ada sahabat ni pecah tempayan. Kita kata buat apa pecah tempayan tu? Tempayan boleh guna benda lain. Dia kata tak boleh, tengok bekas nampak isi. Dia main tengok bekas nampak isi. Itu di antara betapa para sahabat ni bila dia dengar pengharaman, berhenti terus. Kita hari ni payah. Boleh sebut ke contoh kalau tak boleh sebut? Boleh? Apa dia kita nak sebut ni? Hak payah orang nak tinggal, apa dia? Sebut dah kalau berani. Apa? Tu dia nya berapa hati dah. Oh payahlah. Hak 45 hari duduk Mekah Madinah. Klik ada lagi kotak tak habis-habis lagi, nak kata apa? Gosok kita atas belakang, tinggal haji weh. Padalah. Allah alhamdulillah, ana sangat gembira kalau jemaah haji yang kita bawa ni, dia boleh isytihar di Mina, dia sudah taubat daripada rokok. Allah berasa nak gosok kepala botak dah. Payah, sungguh payah. Bagi anak lah orang yang boleh berhenti rokok ni, orang sami'na wa ata'na lah. Baru ni kita jumpa seorang pakcik, dia duduk di Arafah. Sokok dengan kain ihramnya, kita kata Masya Allah. Pakcik duduk mana ni? Arafah. Kata khabar molek. Takut tak apa ingat kita nak bagi tahu. Lepas tu kata, boh lah isap okoknya duduk Arafah ke ni. Dia celek mata kita. Awak siapa? Kata lagi kita. Mungkin orang pakai ihram tak boleh balah. Tuhan sebut, faman farada fihinnal hajah la rafasa wala fusuq wala jidah, tak boleh balah. Allah Ta'ala beri awal-awal lagi, mu jangan kelahi dalam bab ni. Jadi kita apa lagi? Siapa dibina, jumpa orang lain pula. Cerita ni, dia baru nak cucuk rokok dekat ngetu siapa. Kita pergi pegang tangan dia, abang Haji Mina ni tahu? Tahu sedap. Kata tahu tak apa. Habis rokok ni campur dah tu, dekat ngetu siapa dia. Kata lontar. Tak segi melontar di Jemrah pun lontar sini. Dia kata apa? Sekali ni anak babi ni kata, kita pun jawab dia, Haji, kalau kita tidak berubah sekarang, waktu di haji ni, bila kita nak berubah? Habis motivasi dah kitanya, patut dia berhenti lalu. Dia celek mata kita, memang saya tak nak berubah. Kita berasa nak berai mata, astagfirullahaladzim, lagilah kita. Kalau itulah sikap awak, tak ada masalah. Payah. Orang boleh berhenti bagi kita tahniah lah, insya-Allah. Tak, janganlah tuan-tuan orang lain pergi cari haji mabrur, kita kelik dengan haji malburu, tak sampai hati kita rasa. Baik. Apalagi hak kita payah nak berubah, payah. Wanita kita muslimat. Ni hari ni bahagian muslimat pula. Muslimat dengan aurat dia, payah. Duduk di Mina pun duduk mai tutup aurat dak juga. Mekah balik haji tak lekat juga, stokir dengan stongan. Kena stongan? Stongan kena? Apa dia? Siapa dia kena stongan? Kena? Kau tak dengar ni bagian ni? Stongan tu ringkasan kepada stokir tangan. Nama dia stongan. Muslimat ni kita kena bagi tahu pada muslimat. Ana di Mekah saya buat satu tajuk dia anda, aku seorang haji dan hajah, tajuk. Nak suruh dia kenal dia tu hajah dah ni. Pergi Arafah dah, balik Arafah dah ni, mari balik Mina, hajah dah jadi. Jaga aurat molek-molek. Mungkin waktu di Mekah tu jaga, dia balik Malaysia ni tak kena angin Melayu, angin Kuala Lumpur ni cabut pula dia punya aurat. Itu payah. Jadi kalau kita nak tengok sami'na wa ata'na, memang sukarlah. Yang pentingnya pertama sekali kita simpullah Yang pertama sekali bila kita tengok suasana begini, kata di Aisyah radhiyallahu anha, dia kata yarhamullahu nisa'al muhajiratil awal. Aisyah kata Allah Ta'ala lah bagi rahmat
kepada wanita-wanita yang terawal masuk Islam. Lamma anzalallah, ketika Allah Ta'ala turun surah An-Nur ayat 31, waliyadribna bihumurihinna ala juyubin, naklah kamu tutup dia punya dada dia ni dengan kain tudung. Qala syaqaqna murutahunna fakhtamarna, dia ambil kain hak dia ada tu, ada setengah tu tarik kain langsir buat tudung. Masya Allah, tabarakallah. Kita hari ni tak banyak sangat dah tudungnya, cuma tak bertudung yang tuai dia. Bukan senang ni dalam bila kita tengok dalam itu dari sudut benda-benda yang kena tinggal. Dalam bab amalan macam mana kita ni, berapa lama dah kita duk kempen supaya lepas solat baca zikir ni? Sebab apa? Sebab inilah yang maksur daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita sebut apa ni, Sayyidina Sauban ni pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Sauban. Menarik kita Sauban kata, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila selesai daripada salat, Nabi kita istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Bawa lah hadis Sauban. Bawa hadis mana? Sekali dia jumpa dalam Tabarani, dalam kitab doa di Tabarani, alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada, bertepuk tangan habis dia kata, oh kita jumpa dah. Rupa-rupanya orang yang hak bawa Sauban ni tak jumpa dalil. Sedar dia. Mana ada tak jumpa dalil? Kita jumpa dalil tapi hadis tu tidak sahih. Yang sahihnya hak ni. Tak boleh payah lah kalau kita kata kita nak berubah ke arah sami'na wa ata'na, dengar sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam terus kita buat, memang sukar. Kesukaran kita tu mari di mana? Sebab kita tidak mencintai, tidak rasa ini satu tanggungjawab aku dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka menyebabkan benda tu jadi kecil. Mana risalah tu? Kau habis dah. Bagi belakang risalah kita ni. Pinjam tak apa pinjam. Ni ada dah. Tengok dalam risalah ni. Para jemaah sekalian, saya bawa kempen di sini di bawah tajuk Projek Mega Mampu Milik. Sedap ke tajuk tu tak? Ambil bagi ni sini ni. Projek Mega Mampu Milik. Yang belum ada tu ambil projek ni. Nak bagi projek macam ni. Ini bukan taraf tu okey ni. Biasa YB bagi projek ni kita tak. Tapi projek kita ni projek ke akhirat, tidak projek dunia. Tengok ni. Hadis ni hadis Ummu Habibah, nama dia Ramlah. Ummu Habibah kata radhiyallahu anha, dia kata aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa dia jaga 12 rakaat satu hari satu malam. Siapa dia jaga? Berapa rakaat? 12 rakaat. Sunat rawatib qabliyah ba'diyah. Allah Ta'ala akan bina sebuah mahligai dalam syurga. Kata di Ummu Habibah, tak pernah aku tinggal hadis amalan ini semenjak aku dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adik dia pula Ambasah, dia kata aku tak pernah tinggal 12 rakaat ini sejak aku dengar daripada Ummu Habibah. Rawi dia pula yang ketiga pula, tak pernah aku tinggal semenjak aku dengar daripada Ambasah. Mari rawi yang keempat, tak pernah. Subhanallah, itulah sikap mereka. Bila dia jumpa Nabi, tak tinggal lalu. Dan kita ni tak tinggal dah, tapi kalau jumpa hak pelik lagi, lari lalu, mudah ingat. Sebab itulah saya ni di antara yang mangsa lah kita kata kita ni di antaranya. Telefon kita ni mudah jam. Sebab orang suka, sekejap-kejap dia hantar mari video. Orang ni cakap, baca begini. Bila orang tanya Tok Syekh ni, mari mana ada dalil daripada Nabi? Dalil apanya? Nak suruh baca ya. Hak betul-betul ada amalan yang diambil daripada Nabi, kenapa kita tidak besar-besarkan? Kenapa kita tidak war-war? Kenapa kita tidak bersungguh? Baru ni minggu lepas, Jumaat lepas, kita ada puasa hari Ashura. Betul tak? Tuan-tuan yang berkhutbah ni, ada tidak pesanan daripada khatib bertulis suruh puasa hari Ashura? Ada ke tak ada? Siapa dia khutbah hari ni? Ada daripada khatib ke daripada khutbah? Daripada khatib yang bagi tahu tambahan. Maknanya itu dia panggil ketidakpekaan kita kepada masyarakat. Benda amalan yang warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak begitu besar. Tapi kalau orang lain tu jangan main, diperdanakan selalu lah. Sebab inilah yang kita kata, bukan payah sangat sami'na wa ata'na ni, bukan payah. Tapi apabila kita tukar tiung channel hati kita, bila kita jumpa hak Nabi, kita sayang.
Baru ni saya pergi ke Al-Ja'ranah. Siapa di Ja'ranah? Kalau tak lagi dah, habis dah. Habis masa dah. Tengok sedap lagi ni kalau nak. Mana? Baik. Siapa di Ja'ranah? Satu cerita yang sangat sedih, menitiskan air mata. Bila Nabi bagi harta rampasan perang Hunain kepada orang Mekah yang baru masuk Islam. Ada orang boleh 100 ekor kambing, ada yang boleh macam-macam unta boleh. Orang Madinah terasa hati. Dia kata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mari Mekah jumpa dengan anak-anak dia kak, tak ingat dah ke kita. Pemuda-pemuda dia cakap ni, orang-orang pengalaman sahabat-sahabat ni tak akan cakap. Dia beradab. Dia kata apa? Nabi dengar. Nabi kata, kumpulkan Ansar, Muhajir Ansar, kumpul orang Madinah saja, orang Mekah jangan masuk. Aku nak bercakap dengan dia orang ya. Ini siasah Nabi. Bila timbul isu-isu ni, dia tak mau tangguh lama, sebab bila tangguh akan besar dia punya kumpulan yang akan membangkang. Nabi panggil, hei ya ma'syar Ansar, panjanglah cerita dia. Musuh reda ke tidak? Orang lain, orang Mekah hak baru masuk Islam, mu'allah ni balik ke Mekah dengan kambing, dengan unta. Wa antum tarji'una ila ta'uduna ila al-Madinati ma'a Rasulillah. Kamu semua balik ke Madinah sekali dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Redha ke tidak? Semua Ansar bangkit, radina ya Rasulullah, kami redha Rasulullah. Menangis orang Ansar sampai basah janggut. Sebab apa? Sebab Nabi beri istihar dia akan balik semula ke Madinah. Dia bimbang juga, takut balik abad dia mah, kita rumah Mekah dah. Nah, rumah dia kan dekat dengan Marwah tu. Maka di sini kita ambil fiqhus sirah, bagaimana para sahabat sangat mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa? Dengan apa? Dengan Nabi kita boleh balik ke Madinah, kecil dah. Hak kambing-kambing tadi tu, tak ada tanya berisu. Kita para jemaah sekalian, bila kita mari ke Mekah, mari ke Madinah, belajar sirah Nabi, belajar sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa kita tak rasa besar? Hak ni hak Nabi buat, ya. Rasa semangat lalu. Lain daripada ada juga semangatnya. Gapo dia? Kalau orang pergi Mekah, hak semangat Nabi, gapo dia? Apa dia? Wah, tamah ya semangat. Tamah Nabi ni. Berapa sekilo? 120. Beli juga. Padahal ajwah tu boleh ya beli dengan harga 50 riyal. Tidak 50 riyal sedap kan? Sedap, lembut. Tok Arab bagi kita dia kata 50 kita ambil makan sedap. Hak 120 lebih kurang itu juga. Tapi oleh kerana taman Nabi, semangat. Sunnah Nabi, wa tak dengar. Nah, ini masa. Baiklah para jemaah sekalian, kita tutuplah. Biarlah sami'na wa ata'na ni, kita ubah persepsi kita, kita ubah perangai kita. Bila kita kata ini amalan yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita kata kafar. Dalam buku yang kita baca zikir pagi petang, ada sebahagian zikir dia tak sebut kelebihan. Kata sahabat, aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam baca pada waktu pagi, faqarat tu aku baca. Ada hak zikir memang power sungguhlah. Siapa dia baca zikir ni, nak diampunkan dosa dia. Dia kalau dia masuk dia tak kena tak dikacau oleh syaitan. Mana ada. Tapi ada bacaan sekadar Nabi baca. Adakah kita rasa tak kuat? Saya ajar zikir pagi petang ni kepada sahabat kita. Dia kata, Abu Ana Hajar ni tak apa power, dia kata. Tak ada terbang atas angin, jalan atas air. Sudah. Waktu dia cari guru mursyid mana tahu? Saya tak sebut nama negeri lah. Dia beramal gila isteri, orang panggil. 2 minggu dalam hospital, kena ikat. Bila dia sembuh balik, saya pergi ziarah dia. Dia siapa tengok saya, dia peluk Abu Anas. Dia kata saya overdose. Kata kalau hak Nabi tak ada overdose, mungkin cari hak pelik. Betul-betul dia kata saya cari hak pelik. Lepas ni saya taubat dah. Kita nak beramal dengan zikir hak Nabi aja cukup. Allah qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.